Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 28 Februari bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. 800 jemaah Malaysia terkandas di Jeddah dan Madinah. Helikopter PDRM terhempas, polis jalankan siasatan hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekurang-kurangnya 800 jemaah dari Malaysia terkandas di Jeddah dan Madinah, Arab Saudi susulan larangan kemasukan penerbangan dari Malaysia yang dikeluarkan oleh negara itu. Penerbangan pulang jemaah ke tanah air sepatutnya dijadualkan jam 10 malam tadi dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira jam 12.55 tengah hari nanti, namun dibatalkan. Menurut saksi, tiada makluman balas dikeluarkan oleh pihak syarikat penerbangan. Selain faktor komunikasi di antara pihak agensi dan jemaah juga memburukkan keadaan. Setakat jam 7.30 malam waktu Arab Saudi, tiada sebarang maklumat berhubung penggantian penerbangan pulang. Semalam, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan arahan menggantung kemasukan jemaah umrah dan ziarah Masjid Nabawi terhadap warga semua negara bagi mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, syarikat penerbangan Arab Saudi, Saudia Airlines, pula memaklumkan visa melancong digantung sepenuhnya kepada pelawat daripada Malaysia dan Singapura. Susulan tindakan oleh Kerajaan Arab Saudi itu, Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk meminta jasa baik Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud mengecualikan larangan kemasukan ke Tanah Suci bagi mengerjakan umrah kepada rakyat Malaysia. Timbalan Presidennya Muhammad Akil Yusof berkata, sekatan terbabit memberi kesan langsung kepada pengusaha pelancongan serta jemaah umrah Malaysia. Patik selaku rakyat Malaysia dan Timbalan Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA mewakili umat Islam di Malaysia dengan penuh takzim ingin merayu dan memohon perkenan Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berunding dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud bagi mempertimbangkan penyekatan visa umrah dan visa ziarah ke Arab Saudi untuk kebaikan umat Islam sedunia. Tambahnya, Kerajaan Arab Saudi perlu mengambil kira situasi penyebaran wabak COVID-19 di Malaysia secara positif. Jelasnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga memuji langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk menangani wabak terbabit. Sebuah helikopter milik Polis Diraja Malaysia PDRM terhempas di Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA Tawau Sabah. Difahamkan helikopter jenis Agusta Westland AW139 itu berlepas dari Lahad Datu ke Tawau bagi tugasan rutin optaring. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.30 petang semalam. Ia dijadualkan berlepas mula dari Tawau jam 7.28 malam sebelum gagal dikesan daripada data pangkalan. Helikopter berkenaan membawa 6 penumpang termasuk juruterbang dan seorang jurutera. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umbuas ketika dihubungi berkata, semua mangsa dihantar ke Hospital Besar Tawau untuk rawatan lanjut. Susulan nahas berkenaan siasatan insiden helikopter jenis Agusta Westland AW139 milik polis akan dijalankan hari ini. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas berkata, Komander Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah juga ke lokasi kejadian pada pagi ini. Dalam pada itu, identiti kesemua mangsa iaitu 6 kru dan orang awam juga didedahkan. Mereka ialah Deputy Superintendent Nur Hashim Ahmad, 44 tahun, Asisten Superintendent Sheikh Faisal Johari, 34, Sarjan Muhammad Razzi Radai, 40, Sarjan Wetridge Sindih, 34 tahun,
Dua yang lain, Korporal Andrian Shah Muhammad Saufi, 33 tahun dan seorang jurutera awam Harry Jainin, 36 tahun. Beliau turut memaklumkan ketika kejadian pesawat tiba-tiba hilang kawalan sebelum melanggar atap bangunan unit pentadbiran K9 di kamp berkenaan. Semua proses berkaitan pemilihan Perdana Menteri baru pada persidangan khas Dewan Rakyat 2 Mac depan hanya akan diputuskan selepas menerima surat yang lengkap daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof berkata pihaknya akan membuat makluman lanjut mengenai perkara berkenaan. Tun Dr. Mahathir semalam mengumumkan Dewan Rakyat akan mengadakan persidangan khas pada Isnin depan untuk menentukan pemimpin manakah yang mempunyai majoriti untuk dipilih sebagai Perdana Menteri ke-8. Kata Perdana Menteri, jika sesi persidangan khas itu gagal mencapai majoriti sewajarnya untuk memilih, Parlimen akan dibubarkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya mengejut. Beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Isnin lalu, susulan kemelut politik yang tercetus namun dilantik semula sebagai Perdana Menteri interim oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan mengurangkan kadar sewa premi. Dan sekiranya pembubaran Parlimen berlaku, keupayaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menghadapi sebarang kemungkinan Pilihan Raya Umum PRU akan menjadi tumpuan. Pengerusinya, Datuk Azhar Azizan Harun berkata Suruhanjaya itu sentiasa bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab dan bukan hanya disebabkan pergolakan politik ketika ini. Sebaliknya, terdapat pelbagai faktor lain menyumbang kepada kesiapsiagaan SPR untuk mengadakan PRU. Mengulas sama ada pemilih berusia 18 tahun sudah dibenarkan mengundi sekiranya PRU diadakan pada tahun ini. Datuk Azhar berkata ia bukan dalam masa terdekat. Katanya perkara itu dijangka dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun hadapan. Tahun lalu, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 dengan majoriti 2/3 di mana pilihan raya pada masa hadapan menyaksikan pengundi berusia 18 tahun dibenarkan mengundi dan menjadi calon berbanding usia 21 tahun sebelum ini. Pendaftaran pengundi juga akan dilakukan secara automatik. Dalam pada itu, mengikut penilaian SPR, anggaran kasar untuk mengadakan PRU adalah sekitar antara 750 hingga 800 juta ringgit. Dalam perkembangan berasingan, cadangan nama calon Menteri Besar Johor akan dipersembahkan kepada Sultan Ibrahim Iskandar sebaik gabungan parti baru memuktamadkannya. Menteri Besar Datuk Dr. Syahrudin Jamal berkata keputusan mengenainya akan dibuat sebelum susunan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor yang baru dilantik. Kita untuk negeri Johor, kita perlu berpandangan perlu untuk menyegerakan pembentukan kerajaan baru. Jadi hingga ke hari untuk negeri Johor, kita memang menggunakan kaedah yang supaya kerajaan negeri dapat dibentuk dengan segera. Tambahnya, nama gabungan baru terbabit kini dalam perbincangan dan akan diumumkan dalam masa terdekat. Ketika ini, DUN Johor mempunyai 14 wakil dari DAP, 14 UMNO, 11 Bersatu, 9 Amanah, 5 PKR, 2 MIC dan PAS 1. Polis memburu sekumpulan 8 lelaki yang merusuh sambil menumbuk 2 remaja lelaki di hadapan sebuah kedai di Lahad Datu Sabah. Dalam kejadian jam 2 petang Selasa lalu, mangsa berusia 16 dan 18 tahun ditumbuk dan dipukul bertubi-tubi oleh kumpulan lelaki berkenaan. Visual kejadian turut tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Assistant Commissioner Nasri Mansur berkata, mangsa dipukul sekumpulan 6 hingga 8 lelaki tidak dikenali. Kumpulan lelaki itu tiba-tiba memukul mangsa dan sepupunya yang berada dalam kereta berdekatan kedai terbabit sebelum melarikan diri. Mangsa kemudian membuat laporan polis. Siasatan awal mendapati suspek memukul mangsa tanpa senjata. Selain itu, rakaman melalui kamera litar tertutup CCTV sudah diperolehi untuk mengesan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Pemergian pelakon Ashraf Sinclair atau nama sebenar Ashraf Daniel Muhammad Sinclair masih dirasai rakyat Malaysia. Semalam, pihak produksi filem terakhir yang dibintangi Allahyarham
J. Retribusi mengadakan majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid Al-Ghufran, Taman Tun Dr. Ismail. Majlis turut dihadiri ahli keluarga Allahyarham dan Ketua Pegawai Eksekutif Prime Works Studios, Datuk Ahmad Izham Umar. Menurut adiknya Aisyah Sinclair, Allahyarham disifatkan sebagai seorang abang yang bertanggungjawab dan suka membantu orang lain. Kadang-kadang masih suka nak percaya Ashraf dah tak ada. I guess bagi Aisyah personally, apa yang menolong Aisyah adalah apabila Aisyah fokus kepada mak Aisyah, make sure my mother is okay, fokus kepada kakak ipar saya, Bunga, dan juga anak buah saya, Noah. So dengan itu lagi senanglah, alhamdulillah, lagi tabahlah hati. And then of course kita orang berterima kasih kerana ada ramai pihak yang telah mengadakan tahlil buat arwah. Dah 40 tahun kan kita orang adik-beradik, right? Pernah bekerja sama, pernah bekerja shoot sama, pernah dulu masa saya kecil kena marah dengan abang. Dia memang bukan seorang abang yang sangat bertanggungjawab. Tambah penyampai radio itu, keadaan kakak iparnya, Bunga Citra Lestari, kini bertambah baik. Ashraf adalah antara pelakon utama dalam filem terbaru terbitan Prime Works Studios dan Infinitas Production, J. Retribusi, yang bakal ditayangkan tahun ini. Ashraf, bila kita bersama, saya rasa he's like one of the nicest guys, one of the people yang in my 24 years bekerja, saya rasa he's one of the nicest actors yang saya pernah bekerja. Berita pemergian Ashraf mengejutkan seluruh industri hiburan tanah air dan Indonesia. Allahyarham meninggal dunia di Hospital MMC Jakarta kira-kira jam 4 pagi waktu tempatan pada 18 Februari lalu akibat serangan jantung. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara diteruskan dengan isu larangan kemasukan jemaah asing oleh Arab Saudi. Indonesia menggesa kerajaan Arab Saudi membenarkan ratusan rakyatnya yang terkandas di Jakarta untuk meneruskan umrah meskipun pihak berkuasa negara itu mengeluarkan arahan berkenaan. Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi berkata Indonesia akan cuba meyakinkan pihak berkuasa Arab Saudi untuk membenarkan kumpulan rakyatnya yang sudah mempunyai visa lengkap melakukan umrah. Jelas beliau pengumuman mengejut oleh Arab Saudi itu memberi kesan kepada rakyat pelbagai negara. Bagaimanapun, menurut Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi kerana mendahulukan polisi utama kerajaan. Semalam, lebih 1,100 warga Indonesia bersedia berlepas ke Arab Saudi, sementara 1,500 lagi diminta menangguhkan perjalanan. Susulan arahan terbaru itu, pihak kerajaan Indonesia akan menjadualkan semula penerbangan sehingga kerajaan Arab Saudi membuka semula visa umrahnya. Kementerian Hal Ehwal Luar Arab Saudi berkata penggantungan visa umrah itu hanya sementara dan tidak menolak kemungkinan ia berpanjangan hingga ke musim haji bermula hujung Julai depan. Seramai 22 tentera Turki disahkan terbunuh dalam satu serangan udara di wilayah Idlib, barat daya Syria. Menurut Gubernur Hatay Bersempadan Syria, 9 anggota tentera disahkan maut ketika serangan udara. Anggota tentera yang cedera parah dihantar ke Turki bagi mendapatkan rawatan. Bagaimanapun, jumlah anggota yang cedera tidak didedahkan. Terdahulu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengadakan mesyuarat tergempar bersama Menteri Pertahanannya Hulusi Akar bagi membincangkan situasi terkini di Idlib di Ankara. Bagaimanapun, maklumat mengenai mesyuarat tidak didedahkan. Sebelum ini, Erdogan pernah memaklumkan serangan di Syria telah dibalas dan pihaknya yang menyasarkan pasukan rejim Presiden Bashar al-Assad kerana mereka menyerang tenteranya. Perdana Menteri Shinzo Abe mengarahkan seluruh sekolah di Jepun ditutup bagi membendung penularan COVID-19. Arahan terbaru itu akan menjejaskan sesi pembelajaran kira-kira 13 juta pelajar di negara itu sehingga awal April ini. Ia berikutan peningkatan kes wabak yang sehingga kini mencecah 207 kes dengan 1 kematian. Paling membimbangkan selepas media semalam melaporkan seorang wanita tempatan yang bertugas sebagai jurucakap bas pelancong diuji positif COVID-19 buat kali kedua dan ia kes pertama seumpama itu. Mangsa seorang penduduk di Osaka, barat Jepun diuji positif semalam selepas mengalami
この 1,2 週間が感染拡大防止に極めて重要である状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう、感染拡大の防止に万全を期すため、引き続き今後の感染要請することといたします。Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Jago basikal trek negara Azizul Hasni Awang terus menyemarakkan impian emas Sukan Olimpik Tokyo 2020 apabila menyambar pingat gangsa dalam acara Kirin pada kejuaraan basikal trek dunia di Berlin, Jerman awal pagi tadi. Pada aksi final, Azizul Hasni Awang berentap bersama 5 pelumba lain dan nyata pengalaman banyak membantu jago negara yang diberi julukan The Pocket Rocketman itu. Menyaksikan saingan sengit di Velodrome Berlin, terutamanya membabitkan 3 pelumba tumpuan. Selain Azizul Hasni yang cemerlang sebelum itu menjuarai hit 2 di separuh akhir, aksi pelumba Jepun Yuta Wakimoto selaku juara hit pertama dan Harry Lavrasian dari Belanda juga cukup bertenaga. Pada penamat, Lavrasian nyata lebih pantas dengan pertama mencecah garisan penamat untuk meraih emas. Diikuti Wakimoto kedua, manakala Azizul Hasni akur di posisi ketiga. Apapun ia pencapaian yang menakjubkan, berikutan pelumba negara berusia 32 tahun itu baru saja pulih daripada kecederaan akibat kemalangan pada perlumbaan di siri Piala Dunia Brisbane, Australia 2 bulan lalu. Ini adalah pingat ke-6 yang diraih Azizul Hasni sepanjang penyertaan di kejuaraan dunia sejak 2009 dengan 2 perak dan 3 gangsa berjaya digenggam pelumba kelahiran Terengganu itu dalam acara Kirin dan Pecut. Tetapi paling diingati pastilah pingat emas bersejarah dalam acara Kirin pada edisi 2017 di Hong Kong yang juga pencapaian terbaiknya setakat ini. Liga Malaysia musim 2020 akan dibuka secara rasmi menerusi aksi Piala Sumbangsih menemukan juara Liga Johor Darul Takzim JDT yang akan menentang juara Piala FA Kedah di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri malam ini. Secara tradisi, perebutan Piala Sumbangsih ini tetap diberi perhatian meluas peminat kerana ia adalah kegarahan permulaan daripada 6 kejuaraan utama yang ditawarkan dalam Liga Malaysia. Menjelang pertembungan yang dinanti-nanti itu, kita ikuti bingkisan yang disediakan wartawan. Said Ismail Sheikh Hussein menjelang sepak mula musim 2020. Sudah 4 bulan menunggu penyokong bola sepak di negara ini bakal kembali bersorak apabila Liga Malaysia akhirnya membuka tirai bagi era 2020. Persaingan antara negeri maupun kelab itu tidak lain dan tidak bukan memburu trofi yang dipertandingkan. Piala Sumbangsih, Liga Super dan Liga Perdana, Piala FA, Piala Malaysia serta Piala Cabaran menyaksikan semua pasukan sememangnya mengimpikan untuk menang. Tetapi yang bakal menjadi penentu di atas padang nanti ialah sejauh mana keazaman dan kemampuan diterjemahkan masing-masing untuk bergelar jagoan, seterusnya menjulang gelaran dan merintis laluan ke pentas Asia. Tahun baru serba baru. Ungkapan itu wajar ditujukan kepada beberapa pasukan yang membuat perubahan besar dengan menggunakan gelanggang baru. Stadium Sultan Ibrahim di selatan tanah air misalnya menjadi tarikan terkini Liga Malaysia apabila tersergamnya satu lagi mercu tanda seni bina arena bola sepak tempatan yang sedia memberi manfaat dan kebanggaan kepada pasukan dan peminat amnya. Bukan sahaja stadium baru, malah ada juga penambahbaikan gelanggang menjadikannya lebih selesa dan sesuai, petanda benar-benar mahu menaikkan lagi imej bola sepak yang dibawa. Jika nak 6 piala yang menjadi rebutan, sudah pasti ada kriteria yang perlu dilihat untuk diletakkan sebagai calon juara. Paling utama, mestinya kekuatan pasukan yang dibina dari aspek taktikal seperti corak permainan, hantaran-hantaran pendek ataupun menerapkan aksi pantas, long ball, susunan formasi dan sebagainya. Sama-sama kita nantikan apakah yang akan dihidangkan oleh pasukan setelah bekerja keras di fasa pramusim. Selepas itu, tempoh perpindahan kali ini yang berakhir 15 Mac juga tidak kurang hebat dan sensasi.
apabila deretan pemain yang berjaya dipikat hinggalah pembelian bernilai jutaan ringgit. Ada yang melakukan rombakan hampir 100%, ada juga yang mengekalkan sebahagiannya ataupun perubahan kecil baik dari segi pemain tempatan, import maupun bertukar staf ke jurulatihan. Pemain dan jurulatih datang dan pergi tetapi pasukan akan sentiasa kekal. Begitulah yang selalu disebut-sebut atau menjadi caption penyokong seakan merestui perubahan yang diusahakan. Pada tahun 2019, seramai 1,608,490 orang dianggarkan turun ke stadium. Ianya merangkumi 132 perhitungan Liga Super, 110 pertemuan Liga Perdana, 61 pertembungan Piala Malaysia, 46 aksi Piala FA serta 24 lagi di Piala Cabaran, menjadikan purata kehadiran sejumlah 4,312 orang daripada 373 perlawanan keseluruhan. Positifnya, banyak promosi dari segi pas bermusim serta harga tiket sudah ditawarkan tahun ini bagi menarik lagi kehadiran penyokong. Berdiri teguh di belakang pasukan, jadilah pemain ke-12 di setiap stadium setarata negara agar dapat memacu prestasi pemain, pasukan serta arena bola sepak tanah air. Sekian saja laporan saya Ismail, saya Usin. Sembilan belas atlet negara kelahiran Perak menerima insentif daripada Majlis Sukan Negeri Perak atas kejayaan mereka meraih pingat pada Tamasya Sukan SEA 2019 di Filipina yang lalu. Keseluruhan mereka menyumbang 6 emas, 7 perak dan 7 gangsa dalam acara yang diwakili bagi kategori individu dan berpasukan. Kerajaan negeri mengagihkan insentif Sukan SEA 2019 di Filipina keseluruhan berjumlah RM18,750 kepada 19 atlet yang mengharumkan nama negeri Perak pada Tamasya Sukan SEA Filipina tahun lalu. Majlis penyampaian insentif itu disempurnakan oleh Esko Belia Sukan dan Pembangunan Modal Insan Perak, Howard Lee di Seri Kembangan. Antara atlet kelahiran Perak yang menyumbang pingat adalah pemenang pingat emas bowling padang Izzat Syamil Zulkifli dan Siti Zalina Ahmad. Juga cemerlang dengan membawa pulang emas Khairunisa Nazri, bola jaring, Hakimi Ismail, olahraga, Rifdin Masdur, Muay Thai dan Syazril Irwan Nazli, hoki. Pemenang pingat emas menerima insentif wang berjumlah RM1,500, perak RM1,000 dan gangsa RM700. Bagi Ratu Bowling Padang Negara, Siti Zalina Ahmad, kejayaannya diharap dapat dijadikan inspirasi buat atlet muda, khususnya di negeri Perak, untuk meneruskan legasi kejayaan atlet negara pada masa akan datang. Saya harap sementara saya masih ada di dalam pasukan kebangsaan, saya dapat membantu pemain-pemain muda untuk menimba ilmu yang ada pada saya. One day perkara itu akan jadi. Once bila saya tinggal skuad kebangsaan nanti. Bola sepak saingan Liga Eropah juga rancak berlangsung awal pagi tadi bagi pemburuan slot kesaingan kelompok 16 pasukan terakhir. Tidak kurang kejutan, bagaimanapun beberapa pasukan utama seperti Manchester United, Roma dan Inter Milan berjaya melepasi cabaran masing-masing. Arsenal pula disingkirkan Olympiacos hasil kelebihan gol di tempat lawan. Tamat perlawanan timbal balik 32 pasukan awal pagi tadi, beberapa pasukan pilihan menepati ramalan layak. Namun tidak kurang juga kejutan yang dilakar pasukan underdog. 8 perlawanan awal menyaksikan Rangers, Başakşehir, Roma, Wolfsburg, Lens, Bayer Leverkusen, Wolverhampton serta FC Basel berjaya menempah slot berdasarkan keputusan agregat. Nasib nyata tidak memihak Sporting Lisbon, FC Porto dan AZ Alkmaar kerana menjadi antara pasukan pilihan yang tersingkir di peringkat ini. Baki 7 slot pula berjaya diisi Manchester United, Inter Milan, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Getafe, Sevilla dan FC Copenhagen. Juga hasil kemenangan agregat. Namun malang buat Arsenal yang tersingkir selepas Olympiacos menghasilkan jaringan pada minit akhir untuk kelebihan gol di tempat lawan memihak kelab Greece itu. Juga kecundang semifinalis Liga Juara-Juara musim lalu Ajax Amsterdam yang dikejutkan Getafe. Sementara itu, satu lagi baki slot hanya akan ditentukan awal pagi esok, membabitkan pertemuan Red Bull Salzburg menentang Eintracht Frankfurt. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Marsila Hasan, salam hormat dan Assalamualaikum.